Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang telah tengok video ini dan telah klik video ini. Terima kasih semuanya. Jadi untuk video kali ini kita akan sambung lagi perbahasan kita tentang komik siri Putra ini. Jadi dimana sebelum video ini kita telah membahaskan tentang bab yang kelima, dimana si putra-putra nih telah tahu bahwa si Alex nih adakah dia putra atau bukan putra kan. Jadi macam manakah kelanjutan ceritanya, kita akan teruskan masuk ke dalam bab yang keenam, yaitu sambutan Gilang Gemilang. Ya, tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan. Oke, di sini kita tengok si Shell tengah marahkan si Albert disebabkan si Albert tuh tanya tentang bajunya si Shell tuh dengan si Alex. Baru tuh si Alex cakap, tak nampak awak sepanjang petang nih, dan awak masih nampak selekeh dan busuk. Jadi si Shell tuh pun macam terkejut lah kan, macam mau menangis, sedih dia kan, sebab dikatakan begitu. Siapa yang ndak menangis kan, ataupun ndak terkejut kan, ataupun sedih kalau dicakap kita nih busuk kan. Semua orang akan terasa lah kan. Jadi macam sini si Shell cakap macam mana awak nak ganti kerugian saya, image saya dah rosak. Baru tuh Shell bercakap, jadi dengan ini kita tahulah yang Alex itu seorang putra atau tidak. Tak kira macam mana pun dia coba sembunyikan. Bagus Shell, awak berjaya buat dia dedahkan identiti. Berarti si Shell ni yang tadi marah tiba-tiba jadi macam gembira tiba-tiba. Baru dia cakap, si Shell cakap, tentulah awak baru sadar betapa hebatnya saya. Baru Shell bercakap, walaupun identiti dia dah diketahui, kita masih belum tahu dia dari negara mana. Baru Shell bercakap lagi, jom ke rancangan seterusnya. Baru Shell ni terus sedih lagi balik, macam mau menangis lah. Macam tidak. Baru si Leon tiba-tiba terfikir satu benda. Baru dia cakap, tak susah lah. Kalau awak mewakili negara sendiri, awak perlu pakai bunga kebangsaan pada poket dada. Kalau korang tengok di setiap putra-putranya, dia ada pakai di setiap baju dorang ada di sebelah sini. Dorang akan letakkan bunga kebangsaan setiap negara itulah, setiap dorang mereka semua. Kan? Begitu. Tapi kalau Putra Utsman yang dari Arab Saudi, negara Arab Saudi tidak ada bunga kebangsaan lah. Baru tuh si Karasabi, oh iyalah. Baru tuh si Karasabi, Putra Leon dari Jerman nih bijak betul. Baru Shell bercakap, betul lah. Shell bercakap, bila fikir balik, tadi saya nampak tadi Alex pegang bunga. Dia baru nak masukkan dalam poket ke. Baru tuh Shell bercakap, bunga itu ialah, sambil tersenyum. Baru semua putra pun terfikir yang si Alex tuh pegang brokoli. Baru tuh diam semua, tiba-tiba diam, krik-krik tiba-tiba. Baru tuh tiba-tiba ada macam panggilan lah untuk masuk, untuk duduk lah sudah di jamuan tuh kan. Baru dia cakap, selamat datang ke majlis santapan aluan malam ini, diadakan khas oleh Akademi Lelaki Momos. Makan malam akan bermula, semua jemputan dipersilakan duduk. Wah, tengok dia punya tuh, dia punya majlis jamuan besar-besaran. Di sini kita tengok si Alex macam buntu, masih belum tahu lagi kemana jalan yang dia perlu tuju. Berarti si Alex cakap dalam hatinya, aku tak tahu nak duduk mana nih. Apa aku nak buat? Baru ada seorang pelayan tuh tengok dia. Baru pelayan tuh dah cakap dalam hatinya, kenapa ada orang berpakaian macam tuh di majlis hebat nih? Untuk pengetahuan korang, yang baju si Alex tuh tidak berkualiti lah macam orang-orang lain yang macam pakai suit, tapi dia hanya pakai kemeja saja kan.
Baru tuh si pelayan ini pun cakap lagi. Kalau kelakuan dia pun aneh. Nah baru tuh si pelayan itu pun pergilah dekat si Alex. Baru dia tanya, Ence, boleh saya tanya, ada apa-apa boleh saya bantu? Baru tuh si Alex cakap, saya ini kali pertama saya hadir ke jamuan besar macam nih. Sebenarnya saya tak tahu nak buat apa. Baru si pelayan ini pun dalam hatinya dia cakap, memang mencurigakan. Baru tuh si pelayan ini pun tambah lagi, Encik boleh ikut saya sekejap. Baru tuh tiba-tiba ada orang yang panggil si pelayan tuh lah. Maaf, dia bersama kami. Siapakah yang panggil pelayan tuh? Itulah putra-putra. Nah, baru tuh si Carlos cakap, kami terpisah tadi, jadi biar kami uruskan dia. Baru si pelayan ini pun anulah ya, apa dia cakap lah ya, iya akur ya. Nah, baru tuh si putra-putra tuh pun pergi lah sudah. Baru si pelayan ini pun muncul persoalan di dalam otaknya. Apa? Takkanlah dia putra raja kan? Putra-putra lain pakai baju sud lah kan, tapi si Alex pakai kemeja sa. Baru tuh si Alex, jadi lepas tuh kembali lagi ke cerita si Alex nih. Si Alex nih cakap, mana awak semua pergi tadi, risau betul saya. Baru si Shell cakap, terima kasih kerana ambil berat, saya oke. Si Alex cakap, tiba-tiba saja awak pergi lepas saya bercakap. Saya salah cakap ke tadi, awak marahkan saya. Baru si Shell cakap, tak perlu rasa bersalah. Salah kami sebenarnya, kami tak patut uji awak macam tu. Baru tu si Alex ni cakap lagi, uji? Shell bercakap lagi, sebenarnya kami dah tahu perkara sebenar. Jika awak nak nafikan, kami akan hormat keputusan awak. Itu kata Selbert. Baru tu Selbert tu tengoklah brokolinya si Alex tu yang ada dalam piring. Baru dia si Alex ni pun pergi ambil brokoli tu sambil berkata, tidak kiralah sekecil manapun negara itu, ia patut dapat penghormatan sama seperti negara lain. Awak perlu bangga dengan diri sendiri dan jadi lebih yakin. Sambil memasukkan sayur brokoli itu ke dalam poketnya, ke dalam poket kemeja si Alex tu. Baru si Alex pun tiba-tiba lah, kenapa dengan Selbert ni kan? Baru semua situ yang semua putar-putar lain pun senyum-senyum saja semua. Baru tu di sini mula sudah jamuan tu. Jadi di sini mulalah sudah jamuan tu kan. Jadi di sini naib pengetua tu buat ucapan alu-aluan sedikit. Dia cakap, tetamu dihormati sekalian, terima kasih kerana menghadiri majlis santapan selamat datang pada malam ini. Setiap daripada kamu merupakan pewaris jenius yang akan beri pengaruh pada dunia masa depan. Saya berharap dengan masa yang akan kita luangkan untuk berinteraksi dan belajar bersama, keamanan dunia secara mutlak boleh dicapai. Semoga semua di dunia dapat hidup aman dan harmoni. Baru tu si Carlos ni pun tepuk tangan, baru dia cakap ucapan yang bagus. Baru tu si naib pengetua ni pun cakap lagi, majlis akan bermula sekejap lagi. Kami juga telah menyediakan pelbagai juadah istimewa dari seluruh pelosok dunia. Seseorang pernah berkata, untuk memahami sesuatu budaya, kita perlu merasa makanan mereka. Malam ini tiada sempadan antara kita, berseronoklah. Baru tu semua yang ada di majlis tu pun tepuk tangan. Baru si Shell cakap situ, bercakap pasal majlis santapan formal ni, tiada makanan dapat menandingi makanan Perancis. Sekejap lagi awak semua akan merasa nikmatnya makanan kami. Baru si Lian cakap, nikmat makanan? Baru Albert cakap lagi, awak ni naif betul lah Shell. Baru si Shell cakap, apa? Baru si Albert cakap lagi, awak tak sedar ke tujuan majlis ni? Si Carlos cakap, maksud awak? Baru si Albert cakap lagi, betul,
Mungkin nampak seperti majelis biasa, tapi jamuan ini untuk menguji kita semua. Baru si Lian cakap, saya paham adab di meja makan. Baru si Vladimir pun berkata lagi, maksudnya tak kiralah makanan apapun yang datang nanti, kita perlu makan mengikut adab negara asal makanan tersebut. Baru si Jaivin cakap, teroknya ujian nih. Baru si Shell lagi cakap, tidak, saya tak pernah makan tanpa menggunakan sudu dan garpu. Kan kebanyakannya, sebab kebanyakan negara di barat dia menggunakan garpu, sudu dan juga pisau tuh kan untuk potong steak. Tapi ada juga separuh daripada negara dia hanya memakai tangan, termasuklah Malaysia dan Indonesia kan. Baru tuh si Karla cakap lagi, tersilap langkah kita akan dianggap menghina negara itu, mungkin boleh cetuskan konflik dan perang. Pikir saja dah perut sakit. Baru dalam hati mereka semua cakap, perang. Baru si Alex cakap, tapi ini menarik kan. Dengan cara ini kita dapat memahami antara satu sama lain dengan lebih baik. Orang biasa macam saya ini dapat merasa makanan dari berbagai negara dalam satu malam. Saya cukup bertuah dan gembira. Baru tuh si Albert cakap lagi, si Shell cakap, Alex, betul tuh, kami terlampau risau pula. Baru tuh si Albert cakap, kita dah biasa tinggal di bandar, hingga lupa yang negara kecil macam Alex masih wujud di dunia nih. Baru tuh si Albert cakap lagi, kami tak endahkan perasaan awak, maaf ya, walaupun cuma brokoli, awak masih ada hak, berusahalah. Si Karla cakap, untuk tidak kecewakan Alex, kita coba makan setiap makanan yang dihidangkan. Kita belajar kenali berbagai budaya sama-sama. Baru si Shell cakap, betul tuh. Baru tuh dia cakap lagi, dia tambah lagi, hidangkan apa saja saya akan makan. Baru tuh hidangan pertama sampai, dan korang-korang tengok, sampai 4 pelayan yang bawa tuh makanan. Besar betul kan. Jadi apa ya kak yang orang bawa tuh? Jom kita tengok. Ini makanan terkenal mewakili Afrika. Ia hanya dihidangkan ketika perayaan besar. Unta panggang, silakan. Baru itu si Shell pun terkejut lah. Apa? Kenapa hidangan pertama unta panggang? Baru semua putra-putra itu pun terkejut lah juga, macam biar betul. Baru tuh si anu nih, si Albert cakap, mengikut adab Afrika, awak mesti makan guna tangan. Baru si Shell cakap, saya perlu guna tangan untuk bunuh unta nih. Baru si Lian cakap, kalau awak belum sedar, unta nih dah siap masak sebelum dihidangkan. Baru si Alex cakap, nampak sedap, saya nak cobalah. Baru tu si Albert cakap, tidak, tak kiralah betapa susah pun hidup, awak tak boleh makan ni. Baru tu si Carlos cakap, janganlah macam ni, walaupun pelik bagi kita, ini hidangan tradisional Afrika. Kalau kita lengahkan lagi, nanti putra Jaivin terasa hati pula. Si Albert sama si Shell pun tengok si Jaivin ni. Si Jaivin ni diam-diam saja. Baru tu semua putra-putra ni macam menyesal lah apa yang dorang cakap. Macam dorang mengejek negara Afrika kan, asal daripada putra Jaivin. Baru tu si Jaivin ni pun cakap, saya akan balas dendam demi awak. Baru tu semuanya pun minta hidangan yang kedua. Baru pelayan, hidangan seterusnya. Apakah hidangan seterusnya tu? Itu saja untuk video kali ini. Sampai situ insyaAllah, maksudnya untuk bab yang ke-6 nih. Jadi sebelum kita tamatkan video kita nih, kita masuk dulu ke dalam notanya. Notanya di sini ada 2 muka surat. Oke, kita tengok. Dia punya nota kali ini adalah makan cara barat, bagaimana menggunakan pisau dan garpu. Gitu. Pertama, pisau di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Jika
Jika kamu kidal atau tidak selesa, posisi pisau dan garpu boleh ditukar. Kalau kidal itu adalah tangan kiri lah, tangan kiri. Yang kedua, untuk hiris makanan, pastikan posisi makanan tetap dan jari telunjuk menekan belakang pisau. Ini supaya titik tenaga berada di tempat betul untuk hiris makanan tersebut. Kalau mau gunakan pisau tuh, dia ada caranya sendiri. Dia macam begini. Dia macam apa begini kan? Begini kan? Bukan begini saya buat begini, tapi mesti boleh begini. Dia tekan di atas pisau tuh kan, begini, dia tekan. Orang boleh tengoklah sendiri situ, yang mana yang betul, yang mana yang salah kan. Baca lagi. Kemudian gunakan garpu untuk angkat makanan dan suap ke mulut. Berarti perbezaan penggunaan pisau dan garpu. Kalau orang Eropa, mereka pegang pisau di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Mereka hiris dan makan pada waktu yang sama. Lain pula kalau orang Amerika, mereka hiris beberapa bahagian dulu sebelum meletakkan pisau. Kemudian menyuap makanan dengan garpu menggunakan tangan kanan. Baru seterusnya ketika dan selepas makan, kaidah pendulum cutlery. Jadi orang tengok situ, yang bertanda bulat tuh maksudnya cara yang betul lah letakkan cutlery tuh. Kalau yang tanda pangkah ataupun tanda X tuh, itu cara yang salah meletakkan cutlery. Baru di sini dia punya huraian. Jika kamu perlu tinggalkan meja makan ketika sedang makan, susun cutlery seperti bentuk V di atas pinggan. Selepas makan, susun cutlery di posisi pukul 5 pinggan. Korang boleh tengok lah tuh yang bagian nomor 3 dari piring nomor 3 daripada kiri. Korang boleh tengok sendiri kan. Baru yang ketiga huraiannya, pastikan cutlery menghala ke depan, ke dalam, bukan keluar. Oke, seterusnya lagi. Makan cara Asia, bagaimana menggunakan penyepit. Kalau ini korang boleh tengok sendiri lah macam mana cara-caranya, cara-cara pegangnya. Aku tak boleh juga buatkan korang, so aku pun tak pandai guna penyepit nih ataupun chopstick lah kan dipanggil. Oke, kita teruskan lagi. Larangan ketika menggunakan penyepit. Guna untuk ketuk mangkok. Jadi kalau kebanyakan penyepit ini digunakan untuk mimi kan, ataupun diletakkan untuk macam mimi lah, ataupun macam orang Cina selalu gunakan untuk makan mie. Tapi dilarang kita untuk ketuk tuh mangkok lah kan. Seterusnya, cucuk nasi dan letakkannya secara menegak dalam mangkok. Dan pula kau pergi cucuk nasi itu dalam mangkok tu kan ada nasi, baru kau pergi cucuk begini, baru menegak tuh chopstick. Tak boleh begitu. Yang ketiga, menggunakan penyepit berbeza panjang. Kalau korang menggunakan penyepit, gunalah penyepit yang sama panjang. Maksudnya kalau kalau macamnya panjangnya macam begini, macam satu jengkal nih, pakai satu jengkal begini kan. Janganlah ada satu panjang ada satu pendek, macam tak kena kan. Berarti yang keempat, gunakannya untuk tunjuk ke arah sesuatu atau seseorang. Jadi kalau kita guna penyepit ini, janganlah sesekali kita guna untuk tunjuk ke arah sesuatu atau seseorang. Maksudnya kalau kita mau tunjuk tuh tisu, pakai chopstick itulah ataupun penyepit, tidak boleh. Baru yang kelima, bermain dengan makanan. Jangan gunakan penyepit untuk bermain makanan tuh. Maksudnya gaul-gaul makanan tuh kalau mau makan makanlah, kalau tak mau makan tak apa kan. Bukan juga orang lain yang lapar, kau yang lapar kalau kau tak makan kan. Yang ke berapa nih? Yang ke-6. Betul lah, yang ke-6. Menghalang orang yang sedang mengambil makanan. Yang ke-7, guna secara terbalik, susun bersilang di atas mangkok. Yang ke-8, menjilat penyepit. Jangan pula kau pergi sudah tengok macam masih ada sisa di chopstick tu pun atau di penyepit tu kau pergi jilat. Dan begitu. Baru yang ke-9, mencucuk makanan untuk suap. Tak boleh kalau kau mau guna penyepit tu, tak payah cucuk lah. Sebaik-baiknya angkatlah, gunalah macam biasa tu chopstick kan. Ambil macam biasa diguna chopstick.
Yang ke-10, yang terakhir, meletakkan kembali makanan yang telah disentuh dengan penyepit ketika dan selepas makan. Maksudnya di sini kita tidak boleh makanan tuh kita guna, contohlah kita guna penyepit untuk ambil makanan dan tiba-tiba kita rasa macam nak mau makan tuh benda yang sudah ada di penyepit kita tuh kan, kita tidak boleh letak balik. Maksudnya pikirlah dulu sebelum kita ambil kan, apa yang kita mau makan, apa yang kita tidak mau makan kan. Jadi janganlah letak balik tuh makanan yang sudah disentuh dengan penyepit. Itu larangan ketika menggunakan penyepit ataupun chopstick. Ini pula yang terakhir, cara betul meletakkan penyepit. Dia ada 2 huraian di sini ataupun 2 poinnya. Jika kamu perlu pergi sebentar ketika sedang makan, letakkan penyepit atas tempat letak penyepit atau di sebelah mangkok. Yang poin yang kedua, jika sudah habis makan, letakkan penyepit secara mendatar di atas mangkok kamu. Begitu. Jadi habis sudah untuk bab yang ke-6. Jadi masih ada 2 bab lagi, maksudnya ada 2 video lagi lah sebelum kita masuk ke episode yang kedua. Jadi kalau mau tahu macam manakah jalan ceritanya, next story-nya, jangan lupa kita akan jumpa di next video. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Kita akan jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.